Dan Alhamdulillah kebelakangan ini kerajaan Arab Saudi misalnya telah banyak berusaha untuk memulihara kembali beberapa tinggalan-tinggalan sejarah yang memang banyak terdapat di sekitar Masjid Nabawi ini. Yang akan kita ziarahi sebentar lagi antaranya adalah Saqifah Bani Sa'adah, Masjid Hamamah, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar. Ini semua tinggalan-tinggalan bersejarah yang masih dijaga dengan baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati para tetamu Allah, para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah, moga-moga berbahagia sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berada sekali lagi pada pagi-pagi ini di bumi Madinah Al-Munawwarah, berada di dataran Masjid Nabawi ini. Sememangnya kita sedang berada di pinggiran kawasan-kawasan yang sangat bersejarah. Dan Alhamdulillah kebelakangan ini kerajaan Arab Saudi misalnya telah banyak berusaha untuk memulihara kembali beberapa tinggalan-tinggalan sejarah yang memang banyak terdapat di sekitar Masjid Nabawi ini. Yang akan kita ziarahi sebentar lagi antaranya adalah Saqifah Bani Sa'adah, Masjid Hamamah, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar. Ini semua tinggalan-tinggalan bersejarah yang masih dijaga dengan baik lagi. Apa pelajaran yang kita boleh ambil? Keluar saja daripada pagar masjid nanti, kita akan melihat satu kawasan namanya Saqifah Bani Sa'adah. Apa relevannya dengan kita Saqifah Bani Sa'adah ini? Tuan-tuan sekalian, kalau kita di Malaysia masih kita ingat, selepas daripada PRU yang hari itu, maka banyaklah berlaku pergolakan politik. Sebelum daripada itu terkenal dengan langkah Sheraton, kemudian jadi pula langkah Pan Pacific dan macam-macam langkah lagi. Jadi yang Saqifah Bani Sa'adah ni adalah langkah Bani Sa'adah, yang mana ianya berlaku sejurus saja kewafatan Nabi SAW. Apabila Nabi wafat, orang-orang Ansar yang merupakan bumi putera sejati Madinah ini, mereka tiba-tiba membuat satu perjumpaan sulit bertepatan di kawasan Saqifah ini. Saqifah ni kalau bahasa Melayu balai rong lah, tempat perjumpaan dewan perbincangan. Ketika itu orang Muhajirin termasuklah keluarga-keluarga Nabi sedang menguruskan jenazah Nabi yang mulia di rumah Nabi. Tapi mereka rupanya duduk di kawasan Sheraton ni lah sebagai contoh kita panggil, duduk sini berbincang untuk terus nak lantik ketua baru. Dan ketua yang mereka nak lantik itu pula adalah orang Ansar, Sa'ad bin Ubadah, yang merupakan pemimpin kepada puak-puak Khazraj. Dia orang Ansar ni dia ada dua suku besar, Aus dan juga Khazraj. Ketua kepada Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi mereka dah canang lah akan melantik Sa'ad bin Ubadah. Orang-orang Mekah yang sibuk menguruskan jenazah Nabi tak tahu ceritanya kita orang meninggal nak urus. Tapi akhirnya maklumat perjumpaan mereka itu bocor juga. Akhirnya ada dua orang datang jumpa dengan orang ramai di rumah Nabi, beritahu sekarang ni orang tengah kumpul nak cari pemimpin baru. Tapi ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Abu Bakar tidak berapa setuju, kerana kita khawatir benda tak sesuai. Tetapi kalau mereka tak masuk campur, nanti hal pemerintahan ni akan jadi huru-hara lagi. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ambil keputusan pergi ke Saqifah Bani Sa'adah ini untuk nak campur tangan. Apa cerita? Keluarga-keluarga Nabi seperti Sayyidina Ali dan lain-lain tak dapat join sebab nak urus jenazah. Bila sampai ke sana, rupanya keputusan belum dapat dibuat. Belum dapat nombor belum dapat. SD belum dapat semua. Apa sebab? Kerana puak Aus pula tak puas hati. 70 orang suku Aus tak puas hati kerana Khazraj lantik orang dia. Kenapa ketepikan kami? Kami juga parti gabungan. Kenapa orang kami tak ada? Dia jadi gaduh.
Ini bukan cerita Malaysia, ni cerita sini. Jadi bila 70 orang Aus tak setuju, tak dapat keputusan. Bila tak dapat keputusan, akhirnya Omar masuk campur. Omar ni dia agak tegas bila bagi keputusan. Orang-orang Ansar masa tu dah buat kata sepakat. Dia kata, kami lantik pemimpin kami, kamu lantik pemimpin kamu. Kami mencadangkan kita pakai sistem 2 pemimpin. Nak gilir 5 tahun sekali ke apa, itu terpulang. Tapi takkan orang Mekah je jadi pemimpin. Kami orang Madinah pun reti memimpin juga. Maka kata Omar Khattab, tak bolehlah begitu. Begini, kami jadi pemimpin, awak jadi menteri. Kami lantik awak semua jadi menteri. Orang Ansar macam tak puas hati. Abu Bakar tak campur. Abu Bakar ni dia seorang diplomat yang agak, dia kurang agresif seperti Sayyidina Omar. Apatah lagi Abu Bakar Siddiq ini, dalam hati dia lebih suka kalau yang jadi khalifah adalah Umar Al-Khattab ataupun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi ketika itu Umar mengatakan, aku tak akan sanggup jadi ketua kalau rakyat aku adalah Abu Bakar. Sebab engkau orang yang lebih hebat pada aku. Teman Nabi, tidur dengan Nabi, ikut hijrah macam-macam. Jadi tak ada kata sepakat. Akhirnya setelah berbincang, mereka bersetuju supaya Abu Bakar menjadi pemimpin. Itu pun Sayyidina Umar angkat tangan Abu Bakar di bai'ah, di SD kan lah sebagai contoh. Orang Muhajirin angkat, orang Ansar kata kalau kita tak sokong, habislah kita. Sokong. Akhirnya jadilah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Maka timbullah satu perasaan kecil hati di kalangan beberapa orang sahabat. Kalau dengar cerita tadi, Sayyidina Ali di mana? Rupanya ahli keluarga Nabi masih berada di rumah. Dan di kalangan keluarga Nabi pula, mereka nak supaya pemerintahan ini diteruskan oleh Bani Hashim. Biarlah lepas Nabi wafat, Sayyidina Ali pula ataupun kaum keluarga dia. Tapi disebabkan Ali pun sibuk, dan dalam sejarah juga menunjukkan Sayyidina Ali 6 bulan selepas Abu Bakar dilantik barulah dia bai'ah ataupun berikan SD dia kepada Abu Bakar. Tetapi kita kena baca daripada sudut neraca Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan kerana bergaduh, tapi kerana selepas daripada Nabi wafat, isteri Sayyidina Ali iaitu Fatimah jatuh sakit. Fatimah meninggal 6 bulan lepas Nabi wafat. Maka sesuaian tarikhnya itu, selepas 6 bulan Fatimah dah meninggal, dah tenang, barulah mereka dapat untuk nak berpolitik kembali. Jadi inilah tempatnya di sebelah ini. Dulu ada bangunan, ada macam dewan balai rong mereka lah. Sekarang dah tak ada, tinggal pokok-pokok dan taman saja. Maka kalau tuan-tuan kita membaca sejarah, mengkaji sirah, apa juga pergeseran, pergolakan yang berlaku di kalangan manusia, sama ada hal politik dan bagai-bagai lagi, benda ni hanya berulang saja. Berulang dari masa ke semasa. Jadi belajarlah kita daripada sejarah, kerana sejarah adalah guru terbaik untuk menghadapi masa depan kita. Apa juga persengketaan dari segi politik, semuanya boleh diselesaikan asalkan semua orang mengambil sikap berlapang dada. Orang-orang Ansar ni kita puji. Walaupun Madinah ni mereka ini hak mereka, bumi putera sejati mereka, tapi mereka korbankan dari sudut pemerintahan, semuanya dipimpin oleh orang-orang Mekah. Start daripada Nabi, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, semua orang Mekah. Jadi belajarlah daripada sejarah ini, jadilah orang Ansar, ataupun kalau nak jadi pemimpin yang baik, jadilah seperti orang Muhajirin, orang Mekah itu. Jadi itu perkongsian dulu. Selepas ni kita akan tengok tempatnya. Dan di Ghamamah ada pengisian tak ada lah? Oh, Masjid Al-Ghamamah. Lepas tu kita akan pergi ke Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah ni, Ghamam maknanya awan. Kenapa awan? Nabi dia semayang raya, dia tak semayang di masjid. Ini kena ingat. Nabi dalam riwayat hidupnya hanya sekali saja di semayang raya di masjid Nabi ini. Sebab tu pun hujan. Yang lain semua Nabi semayang di dataran. Jadi antara dataran yang Nabi semayang adalah dataran yang sekarang dah dipanggil sebagai Masjid Ghamamah ini. Dan Nabi semayang raya di situ. Dan Nabi pernah berdoa untuk minta diturunkan hujan di situ. Maka bila awan berkumpul, terkenal dalam sejarah namanya Ghamam. Maka pelajaran untuk kita juga adalah semayang raya ini sepatutnya dibuat di kawasan lapang. Khususnya kalau kita di kampung, masjid kita di kampung kecil sangat.
Kalau kami masjid bandar, itu masjid besar, boleh muat sampai 2,000, 3,000 jemaah Qaryah di bandar-bandar. Tapi kadang masjid di kampung, tiap-tiap tahun orang-orang perantauan balik, anak-anak perantau balik, tak dapat nak masuk semayang masjid sebab terlampau penuh. Kereta pun tak lepas nak masuk. Maka sewajarnya pengurusi JKK, penghulu ikut sunnah Nabi, iaitu semayang raya mesti buat di kawasan lapang, tempat yang lapang. Sebab dulu Masjid Nabawi ni kecil. Jadi mereka nak galakkan semua orang, termasuk anak-anak dan kaum wanita semayang, mereka buat di kawasan lapang. Jadi setiap tempat yang jadi tempat semayang lapang itu dijadikan masjid hari ni. Dia panggil musola dulu. Maka disebabkan Nabi dulu semayang di tempat lapang, maka dalam fiqh sampai sekarang masih pegang kaedah tidak ada qabliyah dan ba'diyah selepas daripada semayang raya. No such thing. Sebab mereka semayang atas padang. Jadi bila semayang atas padang, tak ada tahiyat masjid, tidak ada apa-apa semayang sunat pun sebelum daripada semayang raya. Maka hal itu dipakai sampai sekarang. Tetapi disebabkan sekarang kita dah melakukan solat tu di masjid, automatik dah ada tahiyat masjid. Itu pun para ulama menetapkan disebab kita nak hormat prinsip Nabi, sebelum semayang raya tidak ada apa-apa semayang 2 rakaat. Maka kalau semayang duha pun digalakkan buat di rumah sebelum datang ke masjid untuk melakukan semayang sunat air raya. Begitu complicatednya fiqh disebabkan kita dulu semayang raya memang tak buat di masjid. Jadi inilah Masjid Ghamamah yang banyak sejarahnya dan kita akan melawat ataupun melihat sebentar lagi. Saya kira sekadar itu, nanti kita akan sambung lagi membicarakan tentang hal-hal Masjid Nabawi ini dalam sesi yang selanjutnya. Wallahu a'lam.